Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA menegaskan ia akan mempertahankan pasukan polis dengan tegas sekiranya kenyataan-kenyataan palsu atau tidak adil dibuat terhadapnya. Menteri K. Shanmugam menekankan pendirian itu di Parlimen semasa memberikan perincian terkini mengenai pelbagai dakwaan yang dibuat oleh mendiang Sarjan Uvaraja Gopal. Sarjan Uvaraja membunuh diri Julai lalu selepas membuat dakwaan terhadap polis menerusi catatannya di Facebook. Menurut mendiang, beliau dipulaukan dan dibuli di tempat kerja dan penilaian prestasinya tidak dilakukan secara adil. Mendiang juga mendakwa bahawa salah laku oleh beberapa pegawai polis ditutup. Encik Shanmugam menjelaskan kebanyakan dakwaan tersebut adalah tidak benar. Namun, dakwaan-dakwaan yang ada asas sudah pun disiasat dengan menyeluruh. Beliau menambah kematian Uvaraja dan dakwaan-dakwaan yang dibuatnya meninggal kesan terhadap rakan sekerjanya dalam pasukan polis. I said in May last year at the police work plan seminar, our officers know that when there are false or unfair allegations, we will act quickly and decisively to tell the truth and stand by the officers. That remains our position. This is a larger issue. We cannot allow what has happened to the police forces in some other countries to happen in Singapore. We will set out the facts, defend our officers clearly and strongly if they have done no wrong. Di Parlimen siang tadi, Encik Shanmugam menjelaskan bahawa beberapa dakwaan ternyata benar dan sudah pun ditangani. Tetapi ada dakwaan-dakwaan lain yang palsu, kata beliau. Encik Shanmugam menjelaskan siasatan mendapati bahawa ada seorang pegawai memohon maaf kepada mendiang kerana menggunakan bahasa perkauman yang tidak sesuai. Ini meskipun ia tidak ditujukan kepada mendiang. Pegawai atasan Uvaraja juga memastikan bahawa insiden itu tidak berulang. Mereka mencadangkan agar mendiang membuat aduan rasmi namun mendiang menolaknya. Mengenai dakwaan bahawa kerjaya mendiang Uvaraja disekar, Encik Shanmugam berkata dakwaan itu tidak benar. Mendiang diberi peluang untuk memohon jawatan dan atas permintaannya beliau dipindahkan ke 6 unit kerja berbeza dalam tempoh 9 tahun. Ini lebih banyak daripada kebiasaannya. Sarjan Uvaraja juga mendakwa beliau dipulaukan dan mendakwa tidak seorang pun dari pasukannya datang ke majlis perkahwinannya. Encik Shanmugam berkata ini tidak benar. Mendiang hanya menjemput seorang pegawai atasannya yang menerima jemputan itu tetapi jatuh sakit pada hari itu dan tidak dapat hadir. Menurut Encik Shanmugam lagi, polis juga berusaha sedaya upaya untuk memberi sokongan kepada mendiang apabila beliau mengalami masalah kesihatan dan memohon cuti sakit. Ini termasuk memberi lebih 100 hari cuti tanpa gaji setiap tahun selama 3 tahun selain bantuan kaunseling dan psikologi. Sepanjang 5 tahun yang lalu, 310 kes salah laku telah dilaporkan di kesemua Jabatan Home Team, di mana 92 daripadanya atau kira-kira 30% merupakan laporan tentang gangguan di tempat kerja. Siasatan kami menunjukkan bahawa 50 daripada 92 kes telah disahkan. Dan daripada 50 kes itu, 3 adalah mengenai diskriminasi kaum, 2 daripadanya adalah daripada pasukan polis. Para pegawai dalam kesemua 50 kes telah dikenakan tindakan mengikut rangka kerja tata tertib perkhidmatan awam. Saudara, isu kesihatan mental sememangnya hangat dibahaskan di Parlimen siang tadi. Para anggota Parlimen berkata Singapura memerlukan sistem kesihatan mental nasional yang kukuh, dimampui dan mudah diakses tanpa mereka menghadapi sebarang stigma atau diskriminasi. Mereka berkata demikian sebagai reaksi kepada usul agar segala usaha dilakukan bagi melaksanakan satu strategi nasional mengenai kesihatan mental. Usul berhubung kesihatan mental itu dibentangkan APGRC Jalan Besar Dr. Wan Rizal Wan Zakaria. Beliau berkata kesihatan mental adalah perkara yang memberi kesan besar kepada setiap orang. Malah, ia juga menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian menurut beliau yang mempengaruhi cara kita belajar, bekerja dan berinteraksi antara satu sama lain. Seringkali, individu yang menghadapi masalah kesihatan mental dituduh kurang iman atau kurang melakukan amal ibadah.
Ini adalah pandangan yang bukan hanya mempersalahkan mereka yang memerlukan bantuan, tetapi juga dapat memburukkan keadaan kesihatan mental mereka. Kita juga perlu mementingkan kesedaran tentang kesihatan mental kerana ia adalah tanggungjawab kita untuk menghilangkan stigma dan menyediakan sokongan yang sesuai untuk individu yang memerlukan bantuan. Harapan saya adalah kita dapat membina masyarakat yang lebih prihatin dan bersedia untuk membantu individu yang mengalami masalah kesihatan mental tanpa menghakimi mereka. Lebih 25 IP dijadual bercakap tentang isu itu hari ini dan esok dengan pejabat politik juga dijangka memberikan pandangan mereka esok. Saudara, usul itu dibentangkan berikutan isu kesihatan mental yang semakin meningkat di Singapura. Para IP menyatakan data nasional terbaru pada 2022 menunjukkan sekitar 17% penduduk mengalami isu kesihatan mental. Jumlah ini naik sekitar sepertiga berbanding kadar 13% pada 2020. Dr. Wan Rizal berkata ini boleh membawa kesan kepada bukan sahaja sektor kesihatan tetapi juga kepada ekonomi negara, iaitu kehilangan $15.7 bilion setahun ekoran hilangnya daya penghasilan dan kos jagaan kesihatan. Para IP juga menekankan perlunya langkah-langkah bersasar dalam keadaan-keadaan berbeza, ini termasuk untuk para pelajar, pekerja atau penjaga di rumah. APGRC Sembawang Mariam Jaafar misalnya bangkit menekankan peri pentingnya intervensi awal terutama sekali dalam kes-kes yang lebih rumit. Beliau menceritakan kes individu yang mengalami tekanan selepas hilang pekerjaan. Saya telah berkongsi cerita sebenar tentang C yang mengharungi liku-liku kehidupan dengan kondisi bipolar disorder. C seorang bangsa Melayu. Ketika beliau kehilangan kerja, ibu mertuanya mengherdiknya dan menghinanya dengan kata-kata cemuhan. Malangnya respons sedemikian bukan sesuatu yang jarang berlaku di dalam masyarakat kita. Kita tidak boleh meremehkan jumlah usaha yang sangat-sangat diperlukan ini. Tapi sebenarnya ada ciri-ciri dalam masyarakat kita yang dapat membantu. Cabaran kesihatan mental menjejas setiap lapisan masyarakat, dari yang muda sehingga mereka yang lebih berumur. Isu ini merupakan suatu isu yang mendesak. Lantas, kita seharusnya membiasakan perbualan tentang kesejahteraan mental sebagai suatu perkara yang normal. Parlimen hari ini meluluskan pindaan kepada rang undang-undang berhubung pencegahan pembiayaan bagi senjata pemusnah. Rang itu disasarkan kepada perniagaan pajak gadai, pemiutang dan mereka yang menjual barangan berharga. Rang undang-undang pencegahan penularan keuangan dan perkara lain itu kini lebih selaras dengan piawaian global dalam mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganasan. Antara lain, para peniaga kini harus menyimpan rekod transaksi mereka walaupun selepas menutup perniagaan mereka. Singapore closely monitors developments in the methods used by terrorists and remains vigilant in combating the threat of terrorism financing. Criminal typologies and methods will continue to change in line with developments and advances in technology, and we must keep pace with these changes. Hasil cukai hartanah di Singapura bagi 2024 dijangka bertambah lagi $600 juta berbanding 2023. Ini lebih tinggi berbanding anggaran mengutip $380 juta yang dijangkakan sebelum ini. Menteri Kedua Keuangan Chee Hong Tat berkata ini ekoran nilai tahunan atau AV yang lebih tinggi terutama sekali untuk hartanah yang tidak didiami pemilik. Beliau menjawab demikian kepada pertanyaan Ketua Pembangkang Pritam Singh. Bimbang dengan kesannya terhadap warga emas dan pesara, Encik Singh bertanya sekiranya pemerintah menimbangkan kadar cukai hartanah berbeza-beza untuk mereka yang memiliki beberapa hartanah. Encik Chee menjawab kadar cukai untuk hartanah yang didiami pemilik adalah lebih rendah dan terdapat langkah-langkah untuk mengurangkan kesannya. Sebagai contoh, pemilik hartanah yang tinggal di rumah itu boleh mendapat rebat antara 15 hingga 100% tahun ini bergantung pada jenis hartanah dan saiz flat mereka. Saudara, garis panduan untuk klausa tidak bersaing dalam kontrak pekerjaan sedang dimuktamadkan dan dijangka
diumumkan pada separuh kedua 2024. Klausa ini biasanya menghalang pekerja daripada menyertai pesaing sejurus selepas meninggalkan pekerjaan mereka. Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan See Leng berkata demikian sebagai menjawab soalan Parlimen mengenai pemberhentian pekerja Lazada baru-baru ini. Para pekerja Lazada itu terikat kepada klausa tidak bersaing selama 12 bulan. Senarannya termasuk banyak syarikat teknologi, runcit dan juga logistik. Dr. Tan berkata klausa yang terlalu menyekat itu boleh menyulitkan mereka yang ingin mendapatkan kerja baru selepas diberhentikan. MOM does not condone any exploitative employment contracts. On non-compete or restraint of trade clauses in employment contracts, the civil courts have clear established principles on when such clauses are acceptable and can be upheld in court. Dua tinjauan yang dijalankan oleh pergerakan buruh baru-baru ini mendapati para pekerja bimbang mereka akan hilang pekerjaan. Lantaran itu, saudara rakyat terus menggesa agar pakej sokongan peralihan disediakan bagi mereka yang diberhentikan kerja. NTUC dan Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura SNAF juga menjangkakan lebih banyak pekerja akan diberhentikan tahun ini. Kedua-dua badan itu percaya para pekerja yang diberhentikan perlu diberi sokongan bagi mendapatkan pekerjaan baru. Dalam tinjauan pertama yang dijalankan dari Disember tahun lalu hingga Januari ini, 40% rakyat Singapura berasa mereka mungkin diberhentikan kerja dalam tempoh 3 bulan ini. Ini berbanding 25% responden yang menyuarakan kebimbangan itu pada tempoh sama tahun lalu. Dalam tinjauan berasingan mengenai sentimen ekonomi yang dijalankan menjelang kenyataan belanjawan negara tahun ini, 31% daripada 185 pekerja yang ditinjau percaya pekerjaan mereka akan digantikan oleh automasi dan teknologi kecerdasan buatan AI. Given the lingering pressures of the cost of living, some of these workers' anxieties I can fully understand. So in the year ahead, we hope that we can take some proactive action, especially in the budget, to support workers. Especially if they are displaced, how can we think about transition support package either in finances or upskilling, reskilling kind of support for a person seeking new opportunities in a more challenged work environment.